Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan aku harap korang semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan kepada sesiapa yang baru join ataupun baru nampak channel ni, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa tekan butang subscribe. Dan kepada anda yang telah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Hari ni kalau korang nampak aku pakai baju daripada Goodman, goodgang.co, dan ini adalah topi keluaran terbaru dia, Positive Brain. Okay, thank you so much Mr. Munje for giving me this. Alright. Pada sesiapa yang ingin membeli cap dan juga membeli baju, korang boleh dapatkan dia with 25% discount untuk hari raya ni. Aku sediakan link di bawah untuk korang purchase. Alright. Okay guys, so hari ni kembali lagi kita dalam segmen kisah seram subscriber, dan kali ni kisah seram dikongsi oleh saudara rakan kita di YouTube ataupun kita punya subscriber di YouTube dengan nama Warren. Alright, dia adalah seorang berbangsa India yang ingin berkongsi cerita kisah seram pengalaman beliau pada tahun 2018. Pada tahun 2018 dia adalah merupakan seorang pengurus ataupun seorang manager di syarikat e-hailing. Okay, dulu kita ada Uber, kita ada Grab, kita ada Lalamove dan sebagainya. Dia adalah salah seorang manager daripada syarikat e-hailing tersebut yang bekerja pada shift waktu malam. Dia adalah manager untuk call center. Jadi bila manager untuk call center, dia kena membantu driver ataupun passenger yang memerlukan bantuan. Okay, dan pada malam tersebut, pada jam lebih kurang 12.30 malam ataupun pukul 1 pagi, dia mendapat satu call daripada seorang perempuan. Apabila dia menjawab call tersebut, dapat dengar yang suara perempuan tu menjerit-jerit, menangis-nangis, meminta pertolongan. Jadi Warren ni dalam keadaan yang sangat cemas. Tiba-tiba driver call, menjerit-jerit, meminta pertolongan dan sebagainya. Jadi Warren cuba untuk tenangkan beliau. Okay. Jadi bila Warren dah berjaya tenangkan dia, jadi Warren tanya dia, kenapa cik ni kenapa cik menangis-nangis dan suara agak panik dan sebagainya. Jadi perempuan tersebut cakap, saya sesat. Dia kata, saya sesat, saya tak tahu saya kat mana. Warren cuba untuk tenangkan keadaan supaya dia dapat jalan cerita yang sebenarnya lah, supaya Warren dapat hulurkan bantuan yang secepatnya, sebab sekarang pun kita tak tahu dia location dia dekat mana kan. Jadi dalam masa yang sama Warren pun dah start untuk hantar email kepada departmen bahagian map ataupun departmen bahagian GPS untuk tengok di manakah driver tersebut. Jadi tapi dalam masa yang sama, masa dia menghantar email kepada departmen yang lain tu, dia masih berborak lah dengan perempuan ni. Warren suruh perempuan ni ceritakan daripada awal, apa jadi sebenarnya dan kenapa keadaan jadi kelam kabut macam ni. Jadi perempuan ni kata, dia dapat satu request ataupun dapat satu pesanan daripada application e-hailing tersebut untuk ambil satu orang di area Damansara. Jadi masa tu dalam pukul 11 lebih, pukul 12 malam. Jadi perempuan ni ingatkan, dia macam okey lah, ini adalah job terakhir aku untuk malam ni sebelum aku balik rumah. So dia tengok dekat dalam application dia untuk ambil satu orang lelaki di area Damansara untuk dihantar ke Meru, Klang. Dia kata okey lah, why not, kita accept je job ni. By the time aku on the way balik, aku hantar dia balik dan aku pun balik lah kan. Jadi dia cakap dia terima satu job ni, dan masa dia ambil orang ni dekat Damansara, dia adalah seorang lelaki berbadan tinggi, mungkin Indonesia, mungkin Melayu kita, ataupun berbangsa lain. Dia pun tak tahu, dia pun tak pasti, sebab dia tengok nama pun dia pun tak perasan, dan dia tengok dia ambil, dia just tak perasan nama dan sebagainya. So dia pun dah ambil passenger tersebut dan mulakan perjalanan daripada Damansara. Jadi masa dia mulakan perjalanan daripada Damansara tu, dia kan lalu dekat LDP Highway, lalu jalan straight lepas kepada Wan Utama, lepas pada Kelana Jaya dan sebagainya. Dia nampak lelaki tersebut yang duduk sebelah dengan dia. Dia nampak yang lelaki tersebut macam seolah-olah dia ada beg silang tau. Dia ada beg silang tengah korek barang dekat dalam beg silang sambil membaca sesuatu dalam keadaan yang agak resah lah.
sambil membaca sesuatu. Dia korek, dia baca. Dia tak tahu apa benda yang dia baca, tapi mulut dia terkumat kamit mulut dia terkumat kamit sambil dia mengorek untuk cari benda dekat dalam dia punya bag ni kan. Jadi driver ni, perempuan ni pun macam agak cemas juga kan, takut kena pukau dan sebagainya, you know. Lepas tu dia tanyalah brother ni, abang ni daripada mana dan sebagainya, dah makan ke belum, lambatnya balik, kenapa lambat balik. Casual conversation, you know, conversation yang biasa. Jadi abang ni pun jawab segala persoalan dia dengan keadaan yang sangat tenang. Driver ni pun tanya lah, abang kerja apa kan, abang kerja apa. Jadi abang ni pun menjawab, saya ni kerja ada yang baik, ada yang tak baik, dan saya ni kerja untuk membantu orang, dia kata. Membantu orang dari segi apa ni bang, dia kata. Membantu orang daripada segi untuk buat baik, dan bantu orang daripada segi untuk membuat jahat. Jadi driver ni pun macam pelik lah, macam apa ni kan. Lepas tu abang tu sendiri cakap, macam hari ni saya dah berjaya untuk menghapuskan benda jahat, dia kata. Jadi perempuan ni pun bawa kereta buat dia lah kan. Tak tahu nak cakap apa, sebab pekerjaan yang macam ni agak macam, yalah, pekerjaan apa kan kau buat macam ni kan. Driver ni pun still, walaupun tak tahu, tanya juga kan, kerja apa ni bang, dia cakap kan. Lepas tu abang ni pun macam dalam keadaan yang berseluruh kan. Alah, kau takkan tahulah, ataupun kau takkan nak tahulah aku ni kerja apa. Lepas tu dia gelak-gelak kan. Jadi perempuan ni pun macam, okay lah, tak kisahlah, you know, aku just nak hantar kau balik, you know, dan aku pun nak balik rumah. Jadi 35-40 minit perjalanan so dia dah berjaya sampai ke Jalan Meru, dan jalan makin lama makin sempit dan makin gelap. Jadi dia pun dah agak risau, you know, agak risau. Dan dia tengok bateri phone dia pun tak banyak, tinggal lebih kurang dalam lagi buat 20% kan. Charger phone pun tak boleh pakai dan sebagainya. Jadi dia cuak lah. So bila dia tengok Waze, okay, destination dalam Waze tu dah nak sampai. Dia tanya juga pada passenger, bang, kita nak ke mana ni bang? Okay, abang tu cakap, okay adik jalan terus je, jalan straight. Lepas tu dekat depan tu belok kiri. Okay, dia pun jalan straight, belok kiri. Okay, abang jalan straight, belok kanan, belok kiri, belok kanan, jalan straight. Jadi macam-macam direction yang brother ni bagi. So perempuan ni pun ikut je lah, follow kan. Dan masa dia follow tu, dia tak perasan dalam Waze yang menunjukkan dia dekat kawasan yang jauh daripada jalan besar. Selepas dia perasan, dia tengok Waze tu, dia perasan, ini macam jalan mati dekat depan ni kan. Dan dia baru perasan yang sebenarnya dia duk pusing dekat kawasan yang sama berulang kali. Jadi dia tanya abang ni balik, bang, kita nak ke mana ni? Okay, jalan dekat depan tu, kita dekat depan tu dah sampai, dia cakap. Okay. Jadi bila dia dah sampai dekat destination, dekat dalam Waze tu, dekat Waze tu dia ada tunjuk satu dot merah, kat situ lah destination dia. Nama jalan apa semua tak ada. Okay. Dan dia kena belok kanan. Belok kanan tu simpang terakhir yang dia kena belok kanan. Dan bila dia belok kanan, kawasan sangat gelap, you know, hanya ada lampu kereta dia saja. Dan bila dia high beam lampu kereta dia, dia adalah di pintu masuk belakang kawasan tanah perkuburan Jalan Meru. Dia dah cuak lah. Dia dah sangat takut, perempuan ni. So dia cakap kat abang ni, abang, saya tak boleh hantar abang lagi lah kan. Saya hantar abang sampai kat sini je, lepas tu saya nak balik kan. So abang ni cakap, dik, hantar sampai depan ni je dik, lagi sikit dah nak sampai ni, sampai depan je kan. Jadi abang ni duk pujuk. Okey lah, perempuan ni pun macam, okey lah, saya hantar abang sampai depan. So bila sampai di bahagian depan, dia suruh perempuan ni berhentikan kereta dia. Awak boleh berhenti kat sini lah, saya turun dekat sini. Perempuan tu macam, okey, tapi saya nak keluar macam mana ni bang? Adik jalan straight je. Jalan straight lebih kurang dalam 200 meter.
belok kanan, itu jalan keluar. So perempuan ni macam okay, alright. So dia pun bagi tahulah harga sekian. Dan perempuan ni toleh ke kanan lah, sebab dia nak ambil botol air dia toleh ke kanan untuk cari botol air dia yang kat tepi kereta ni. Kan dia bawa kereta, dia cari. Dia dah dapat botol air tu, dia ambil dekat bawah tu. The moment dia bangun balik, dia toleh ke kiri, berada tu dah tak ada. Dia tengok dekat dia punya rear view mirror, berada tu tak ada. Dia tengok dekat side mirror kiri dan kanan, berada tu tak ada. Memang tak ada. Tiba-tiba Mamat tu hilang, disappear. Mamat tu hilang, gaib. So perempuan ni pun kelang kabut lah. Memang kelang kabut. Dia tarik pintu kereta tu, dia tutup daripada belah passenger tu, dia tutup pintu kereta tu. Dia bawa lah kereta dia selaju yang mungkin. Sebab brother tu cakap lagi 200 meter nampak simpang kanan, belok kanan, boleh keluar jalan besar. Dalam masa tu bateri phone pun dah tinggal berapa kan. So dia gagahkan diri, dia bawa juga kereta dekat kawasan tu. Dia bawa kereta jalan straight. Nak dekat 5 minit dia jalan straight, tak ada simpang kanan pun. Lampu jalan tak ada, perumahan ke apa-apa semua tak ada. Yang nampak hanyalah batu-batu nisan dekat kawasan perkuburan Jalan Meru. Hanya batu nisan. Dah tentu dia takut. Kalau kena kat aku takut weh. Dia dalam keadaan yang macam tu lebih kurang 35 minit. Sebenarnya dia bawa dalam keadaan berpusing di tempat yang sama, tak boleh jumpa jalan keluar. Dia berpusing di tempat yang sama, tak boleh jumpa jalan keluar. Dan bila dia tak boleh jumpa jalan keluar, itu yang dia telefon Warren ni untuk minta pertolongan. Jadi bila dia bercakap dengan Warren sampai dia cakap yang dia tak boleh nak keluar dan sebagainya, telefon dia putus sebabkan bateri dia dah habis. Warren pun tak tahu nak buat apa. Satu office dalam keadaan panik sebab ini adalah keselamatan pemandu yang di bawah tanggungjawab syarikat tersebut. Warren pun hantar email kepada department untuk ping location di manakah perempuan ni. Dan alangkah terkejutnya, sebab Warren selama ni ingatkan perempuan ni hanya mereka-reka cerita. Dan bila department tu datang balik untuk memberi jawapan, dia tunjuk dalam kawasan map di manakah perempuan ni berada. Tarikh akhir, titik akhir, kat mana perempuan ni berada sebenarnya. Memang betul perempuan tu berada di kawasan perkuburan tu selama dalam lebih kurang 45 minit ke 1 jam. Kereta dalam grafik map tu dia tunjuk yang kereta dia berpusing di tempat yang sama. Kita cuba call dia tak boleh. Kita cuba untuk ping location dia kali terakhir pun tak boleh. Jadi Warren pun dah give up, tak tahu nak buat apa. Jadi dalam pukul 3 pagi, Warren buat kerja macam biasa sebagai manager. Tiba-tiba salah seorang anak buah dia dapat call daripada perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut cakap dekat anak buah Warren ni, yang saya nak bercakap dengan manager kamu. Jadi Warren pun jawab balik call tu. Dan memang betul perempuan tu yang telefon balik. Jadi Warren tanya, kat mana awak sekarang? Dia kata saya dah berjaya keluar dan saya dah sampai rumah. Suara dia tenang tapi kita boleh tahu yang marah ataupun rasa takut tu masih ada. Jadi Warren pun tanya macam mana kamu boleh keluar. Sebab kan dia nak kena completekan case tu daripada A sampai Z untuk tutup tiket tu ataupun untuk tutup case tu kan. Jadi perempuan ni cakap semasa dia dalam keadaan yang sangat panik dengan bateri tak ada dan sebagainya, dia ternampak ada satu pakcik tua di tepi bahu jalan berbelakangkan tanah perkuburan, berseluar panjang, berbaju hitam, tidak berkasut, rambut panjang, tengah isap rokok. Dan masa dia bawa kereta dia lalu dekat kawasan tu, pakcik tu terus berdiri dekat depan kereta dia, menghalang kereta dia. Jadi perempuan ni dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa, hanya redha saja yang apa yang akan jadi lepas tu. Dan dia buka team card dia,
Dan pakcik tu terus marah dia, kau buat apa kat sini malam-malam? Kau ada hantar orang ke? So perempuan ni macam cakap, ya, saya ada hantar orang. Kau hantar lelaki ke? Ya, saya hantar lelaki. Pakcik ni pening kepala. Pakcik tahu kau dekat dalam ni nak dekat 1 jam. Kau berpusing dekat dalam ni, tak boleh jumpa jalan keluar, betul tak? Betul pakcik, dia cakap. Seolah-olah pakcik ni tahu apa yang jadi sebenarnya, misteri je kan. Pakcik tunjuk kamu jalan keluar, kamu janji kamu terus balik. Jangan pandang belakang, bawa kereta terus balik. Okey pakcik, saya janji. Jadi dia pun, pakcik tu pun jalan kaki dengan keadaan yang berkaki ayam, tunjukkan perempuan ni jalan keluar. Sebenarnya jalan keluar dia tu tak jauh pun daripada tempat yang dia berhentikan lelaki tu. Tak jauh, lebih kurang dalam 50 ke 100 meter je. Pakcik ni duduk jalan kaki, dia kata ini jalan keluar kamu. Perempuan ni macam terpinga-pinga sebab dia dah duduk dekat kawasan tu dan berpusing banyak kali tak jumpa jalan keluar. Jadi dia pun rasa lega lah. Jadi dia pun keluar, nak lalu jalan keluar kan. Dia nak cakap lah terima kasih dekat pakcik ni kan. So the moment kereta tu lalu sebelah pakcik ni, kan pakcik tu tadi pesan jangan pandang belakang, jangan pandang side mirror dan sebagainya, terus keluar kan. Jadi driver ni pun macam nak juga pandang. Dia pandang side mirror, pandang rear mirror, pakcik tu tak ada pun. Pakcik tu tak ada pun. Jadi siapa sebenarnya yang tunjukkan dia jalan keluar? Dan siapa sebenarnya yang dia hantar dekat kawasan tersebut? Adakah orang yang sama? Ataupun adakah orang yang berlainan? Itu persoalan dia. Ini adalah kisah benar yang berlaku pada tahun 2018. Pengajaran daripada cerita ni, apa yang aku boleh dapat adalah, kita duduk dekat dalam dunia, bukan kita je yang duduk kat sini. Makhluk lain pun duduk juga. Berkemungkinan driver itu disesatkan malam itu, ditutup segala pandangan dia kerana dia nak mengusik anak Adam. Tapi again, persoalan dia, adakah perempuan itu menghantar orang yang sama yang menunjukkan dia jalan keluar? Ataupun mereka adalah orang yang berlainan? Komen di bawah. Alright, itu saja untuk perkongsian aku pada malam ini. Dan terima kasih Warren sebab share cerita yang menarik ni. Agak panjang cerita dia ya. Terima kasih Warren. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.